Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, hendaklah diam diri, jangan bercakap-cakap jika Tuan Khatib membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaktubu yawmul Jum'ah, ansif faqad lagaw." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود سواه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تركوا ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم وصونا لأرواحهم، فصانهم الله وأعز دينهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan." Ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapat keridhaannya dan dikurniakan kejayaan di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mimbar Masjid Zahir pada hari ini akan menyampaikan khutbah di atas tajuk peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang dibacakan tadi merupakan suatu gambaran jelas yang menceritakan kepada manusia bagaimana balasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang melampaui batas dan tidak mempercayai ayat-ayatnya di dalam kehidupan mereka di dunia. Betapa tegas dan adilnya sikap muamalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberi balasan berdasarkan amalan yang dikerjakan.
para ulama berselisih pandangan terhadap makna kehidupan yang sempit. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, ada yang berpendapat maknanya ialah tidak mendapat ketenangan dan tidak dibuka dadanya. Bahkan dadanya sentiasa sempit, kehidupannya tidak mempunyai arah tuju, serta sentiasa dalam kebimbangan dan ketakutan disebabkan kesesatannya. Ibnu Abbas menghuraikan makna kesempitan tersebut dengan maksud kecelakaan. Beliau berkata, sesungguhnya sesuatu kaum yang sesat berpaling daripada kebenaran dan mereka hidup dalam kesenangan dunia dengan penuh takabur, maka kehidupan mereka ini dianggap sebagai kehidupan yang celaka dan malang. Ada juga pendapat yang menghuraikan makna ayat tersebut dengan maksud dia akan disempitkan kuburnya nanti sehingga berselang selit tulang rusuknya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan huraian dan pandangan tersebut dapat kita pahami betapa dahsyat dan besarnya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melupainya, pura-pura dalam keimanan, menolak dan menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya. Dengan ancaman dan amaran tersebut memberi pengertian maksud yang cukup bermakna kepada seluruh umat Islam bahawa wajib kita mengawasi dan membendung kehidupan di dunia ini daripada perkara-perkara yang ditegah di dalam agama, serta gejala-gejala maksiat dan akhlak-akhlak yang tidak bermoral agar tidak termasuk dalam golongan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan situasi yang cukup mencabar pada masa kini, kita bimbang terhadap segelintir daripada kalangan umat Islam yang menyangka bahawa mereka sudah sampai kepada kemuncak medan dunia yang menjamin kemuliaan dan kebahagiaan yang amat lengkap bagi mereka. Bergerak di bawah beberapa syiar dan slogan yang diwar-warkan seperti dasar kebebasan, persamaan, keadilan, kemanusiaan, perkauman dan lain-lain lagi. Mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Bahkan agama pada pandangan mereka yang tidak sihat ini, ianya tidak ada keimanan dengan dunia moden ini, serta agama dianggap tidak sesuai lagi untuk mencampuri di dalam urusan-urusan pentadbiran negara dan politik. Sedangkan pada masa yang sama mereka juga tidak mampu untuk menolak, menyanggah dan menafikan perkara-perkara yang telah dikemukakan oleh Islam yang menjamin kebahagiaan kepada mereka dalam kehidupan yang bersih lagi suci. Jika mereka melaksanakan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ini, seperti mana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam suratul Kahfi ayat 103 dan 104, juzuk 16, surah ke-18, halaman sebelah kiri, muka surat 304. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugikan perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka mereka berbuat sebaik-baiknya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi pertolongan kepada sesiapa yang menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan sesiapa yang beriman kepadanya dengan keimanan yang kuat. Sesiapa yang bersedia menghulurkan bantuan pada jalannya dengan apa sahaja yang dimiliki, mempertaruhkan nyawa demi menegakkan agamanya, tidak bertolak ansur terhadap musuh-musuh Islam yang sentiasa menyeru kepada kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Mereka tidak melantik
dan mengikut telunjuk orang kafir yang menganggap Al-Quran sebagai dusur perundangan, padang pasir yang tidak relevan untuk zaman moden ini. Ia hanya dibawa oleh seorang lelaki Arab, yaitu Muhammad, yang mundur pada pandangan dan dakwaan mereka yang sudah rosak dan sangkaan mereka yang sia-sia. Wahai seluruh umat Islam, bangunlah, bangunlah daripada tidur kita yang nyenyak. Sedarilah diri kita daripada kelalaian dan yakinlah bahwa kita sekarang berada di kurun yang amat berbahaya dan penuh dengan pancaroba, kurun yang penuh dengan kezaliman dan penipuan di atas nama persamaan, kemanusiaan, kurun yang menghalalkan pelbagai cara di atas nama kebebasan dan menjaga keamanan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, apabila kita lihat dengan pandangan yang lebih luas, maka kita dapati bahawa keadaan kita sekarang sudah sampai kepada sebab-sebab yang menjerumuskan kita ke dalam kancah kebinasaan dan kehancuran. Hanya menunggu bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saf-saf kita sudah menyimpang dari landasan yang benar, akhlak dan tingkah laku kita yang ganas, budaya dan pakaian yang tidak mencerminkan seorang muslim yang sejati. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 juzuk 13 surah ke-13 halaman sebelah kiri Al-Quran, muka surat 250. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka menjadi kewajiban ke atas kita membuat perubahan diri, kembali kepada pusaka agama kita yang mulia, berpegang dan pelihara akidah dan amalan agama dan akhlak, sehingga kita mampu menewaskan mereka yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berselindung di sebalik slogan agama dan nama Islam yang dilaung-laungkan. Ingatlah, kemuliaan itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Sidang Jumaat dirahmakumullah, marilah bersama-sama kita memberi peluang kepada Islam seluas-luasnya untuk membimbing dan meneraju kehidupan kita. Terapkanlah hukum-hukum dan undang-undang Islam sama ada di dalam ibadah maupun pentadbiran. Fokuskan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran teras di institusi pengajian. Ingatlah, Islam bukan sekadar diamalkan dalam salat, puasa, zakat dan haji. Islam bukan sekadar tertulis dalam perlembagaan. Islam bukan diingati pada sambutan hari-hari kebesarannya sahaja. Islam bukan digunakan di waktu kematian, majlis tahlil dan kenduri arwah sahaja. Bahkan Islam perlu ditatbik, dilaksanakan dan diutamakan dari segala-galanya. Sudah tiba masanya kita bersatu di atas satu saf, gabungkan seluruh tenaga dan kekuatan bagi mendaulat dan memertabatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahukah kita dibangkitkan di pada mahsyar nanti dalam keadaan buta seperti yang dijelaskan dalam ayat yang kita bacakan tadi? Dibutakan pandangan dari segala-galanya kecuali neraka jahanam sahaja. Sanggupkah kita melihat ahli keluarga tercinta dan sahabat karib menerima nasib yang sama? Inginkah kita tidak diakui oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak? Ingatlah bahawa umat Rasulullah SAW itu ialah mereka yang melaksanakan Islam secara keseluruhannya. Jadikanlah diri kita sebagai seorang yang sentiasa mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh kepada hukumannya. Yakinlah dengan semua janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang telah disampaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim. Surah Muhammad juzuk 26 surah ke-47 halaman sebelah kanan Al-Quran, muka surat 507. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي رواه الحاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولنتب إلى الله جميعا أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدريشة، wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Sharafuddin Badrishah ibn Sultan Salihuddin wa jami' al-usrat al-malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibad wal-bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad. إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.